Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw najhala yujhala alai. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Inna wa akhawatuha. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Wa hiya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma ashbaha dhalika. Wa ma'na inna wa anna litawkid. Walakinna lil istidrak wa ka'anna lit tashbih wa laita lit tamanni wa la'alla lit taraji wat tawaqqu'i. Baik. Jadi masih lagi dalam amel-amel yang masuk atas mubtada dan juga khabar. Jadi amel-amel yang masuk ke atas mubtada dan khabar dan menukar hukum mubtada dan khabar ada 3, ataupun disebut juga sebagai nawasikh al-mubtada wal khabar. Jadi yang pertama kana wa akhawatuha, yang kedua inna wa akhawatuha, dan yang ketiga dhanna wa akhawatuha. Yang pertama kana wa akhawatuha, pekerjaan dia merafakkan isim, menasabkan khabar. Adapun inna wa akhawatuha, dia menasabkan isim, merafakkan khabar. Dia terbalik dengan kana. Dan dhanna wa akhawatuha, dia menasabkan mubtada dan khabar, dua-dua tu jadi maf'ul. Maf'ul pertama, maf'ul yang kedua. Seperti mana kita akan lihat sebentar lagi insya-Allah. Jadi yang kedua inna wa akhawatuha, kana wa akhawatuha kita dah baca dalam pengajian yang lepas. Sekarang ni masuk pula yang kedua inna wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha kesemuanya isim. Ada 13 ada kesemuanya fa'il. Puan, kesemuanya fa'il, ada 13 semuanya. Adapun inna wa akhawatuha kesemuanya huruf. Ada 6. Inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Bismillah. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita dan la'alla. Jadi inna dia merupakan harfu taukidin wa nasbin, taukidin wa nasbin. Adapun anna harfu taukidin wa nasbin wa masdarin. Dia ada beza sikit anna dengan inna. Jadi inna dan anna kedua-duanya menasabkan isim selepas dia. Dia menasabkan isim selepas dia. Dan kegunaan inna dan anna kedua-duanya juga sama, iaitu mentaukidkan ataupun dibuat satu kata penegasan, iaitu nisbah khabar kepada isim.
nak tegaskan nisbah khabar kepada isim. Itu dinamakan harf taukid. Tapi anna dia ada satu lebih, iaitu harfu masdarin. Maknanya anna dan isim dia dan khabar dia kita boleh tukarkan jadi masdar. Kan hari itu kita Allah salah saya nama Muhammad, kita mengaji iaitu kat fa'il, iaitu fa'il yang muawwal. Kan fa'il soreh, lepas tu ada yang muawwal bi soreh. Antaranya anna wasmuha wa khabaruha. Betul. Minal afdali annaka mujtahidun. Kita guna anna, bukan inna. Kalau inna tak kena, sebab inna dia bukan harfu masdarin. Jadi kita tidak boleh mentakwilkan isim dan khabar dia jadi isim, sebab dia bukan harfu masdarin. Jadi dia kena guna anna. Di anna ni harfu masdarin, kita boleh tukar jadi isim, dan isim ni lah jadi apa ni, bukan ni mubtada. Minal afdal ijtihaduka, ni mubtada muawwal, bukan fa'il. Baik. Jadi inna dan anna ni guna dia, seperti kita sebut tadi, li taukid nisbati al-khabar bagi isim. Ini ismi. Bukan. Li taukid nisbah bainal ismi wal khabar. Li taukid an-nisbah baina al-ismi wal khabar. Bismillah. Jadi itu guna inna dan juga anna untuk mentaukidkan nisbah antara isim dan khabar. Jadi penegasan ni, kalau dalam ilmu balaghah nanti dia akan bahaskan lagi lah. Ada terkadang taukid itu wajib, ada terkadang taukid itu elok dibuat, hasan, dan ada terkadang taukid itu abas, faham, sia-sia. Jadi ada waktu-waktu dia. Jadi taukid tu jadi wajib sekiranya mukhatab kita munkir, dia ingkarkan apa yang kita cakap. Waktu tu kita nak tegaskan kalam kita. Waktu tu wajib di sini bukan wajib kalau tak buat berdosa. Faham tak? Maknanya kata mesti. Jadi terkadang taukid tu wajib. Maknanya mesti kita datangkan taukid untuk bagi penegasan dalam kita punya kalam tu. Sebab mukhatab lawan bicara kita, dia mengingkarkan apa yang kita cakap. Kemudian kadang-kadang taukid itu elok dibuat sekiranya lawan bicara kita tu syak. Faham tak? Syak terhadap apa yang kita sampaikan kepada dia. Dia kata Zaidun qaimun, lepas tu dia macam Zaidun qaimun, inna Zaidan qaimun. Kita bagi kata penegasan, sungguhnya Zaid berdiri, ataupun inna Zaidan musafirun, kat Zaidun musafir. Lepas tu dia syak, Zaidun musafir, inna Zaidan musafir. Jadi ada, sebab ada syak, jadi kita datangkan taukid. Dan terkadang taukid tu abas, sia-sia. Bila sia-sia ni? Idza kana al-mukhatab khaliyadh dhihn. Sekiranya mukhatab ni dia dia tak syak pun, dan dia tak ingkar pun. Maknanya kalau apa yang kita cakap dia boleh terima. Faham?
Apa yang kita cakap dia boleh terima. Kosong zihin dia. Kalau kita cakap apa dia terima. Tiba-tiba kita takkid kan. Boleh faham? Contohlah macam kata aku nak musafir. Aku nak musafir. Ini sausafir ataupun ana musafirun. Lepas tu dia syak. Waktu tu kita datanglah inni musafirun yauma kaza 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 semua. Itu kita takkidkan sebab dia syak. Kita nak musafir. Tapi kalau dia memang boleh terima apa yang kita cakap, tak perlulah kita datangkan inni musafir. Kata ana musafir jelah. Faham tak? Jadi tak perlulah dia datang kawan tu biasa je boleh terima apa kita cakap. Tiba-tiba kita datang wallahi ya. Nak takkid lagi ataupun inni musafirun. Jadi tak kena. Jadi tempat perlu ditakkid kita takkid. Tempat tak perlu takkid kita tak perlu takkid. Jadi itu dalam ilmu balaghah dia akan bahaskan lagi lah bila tempat wajib ditakkidkan, tempat elok ditakkidkan, yakni at-taukid taratan yakunu wajiban wa taratan yakunu hasanan wa taratan yakunu abasan. Kadang wajib, kadang elok, kadang abas. Baik. Jadi antara uslub cara nak takkidnya adalah dengan inna dan juga anna. Boleh faham? Inna dan juga anna. Cuma beza sikit inna dan anna ni. Anna mesti didahului oleh amil. Faham? Kalau kitab yang lain nanti, kalau kitab yang lebih besar nanti dia akan bahaskanlah bila nak baca inna tu kat tempat dia kat mana? Mawadhi' inna dan juga mawadhi' anna. Kat mana kita nak kena baca inna, kat mana kita nak kena baca anna. Tak mudah kata anna mesti didahului oleh amil. Yani yushtaratu fi inna an yasbiqahu amil. Baik. Saya kita akan bagi contoh satu-satu. Kita bagi contoh terus ya. Contoh terus. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Okey. Jadi inna menasabkan isim yang sebelum ni mubtada dan merafa'kan khabar. Yang sebelum ni khabar mubtada. Sekarang kita panggil khabar inna. Jadi siapa yang menasabkan Zaid, inna. Siapa yang merafa'kan qaim pun inna juga. Boleh. Dan sekarang ni kita guna inna sebab dia di awal kalam. Dia kena pakai inna, tak boleh pakai anna. Kalau anna dia mesti ada amil. Balaghani anna Zaidan qaimun. Balaghani anna Zaidan qaimun. Tu ni kita pakai anna. Tengok ada sesuatu sebelum dia. Ada amil mendahului dia. Balaghani anna Zaidan qaimun. Yang ni balaghani qiyamu Zaidin. Jadi kalau kita mengaji iaitu ini jadi apa ni? Anna Zaidan qaimun ni jadi jadi apa Nabil? Anna Zaidan qaimun. Jadi apa? Jadi apa ni? Apa? Fa'il. Buat qaid. Jadi fa'il muawwal bagi balaghani. Balaghani anna Zaidan qaimun. Jadi kita ambil ajak dah itu kan, qaimun ni kita ambil dia punya masdar dia qiyam. Lepas tu Zaid kita idafatkan, jadikan dia mudhaf ilaih. Jadilah balaghani qiyamu Zaidin. Faham? Jadi dia jadi fa'il bagi balaghani. Itu inna dan anna. Yang kedua apa ni ka'anna. Kalau dalam matan dia sebut wa ka'anna wa makna inna wa anna litaukid. Ada lakinna dulu. Tapi anna tulis
Ka'anna tu tak apalah. Wa ka'anna litashbih. Jadi ka'anna ni harfu tashbih. Apa ni? Ka'anna litashbih. Tashbih ni kita apa dia bahasa Melayu dia? Mengumpamakan. Mengumpamakan. Tashbih mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu ataupun menyamakan sesuatu dengan sesuatu pada makna dia. Faham tak? Pada makna sesuatu tersebut. Makna dia tashbih musyarakatu amrin li amrin fi maknahu. Musyarakatu amrin li amrin fi maknah. Yang ni musyarakah. Semaju apa? Berkongsi suatu perkara bagi suatu perkara yang lain tapi pada makna. Berkongsi tu pada makna. Contohnya ana cakap ka'anna zaidan himarun. Ka'anna zaidan himarun. Jadi kita cakap seolah-olah Zaidan ni himar. Pada apa? Pada bodoh. Jadi amrun yang pertama tu ni amrun musyarakatu amrin iaitu Zaid li amrin. Amrin satu lagi himar. Ni amrin satu lagi. Fi maknahu. Makna dia apa? Baladah. Dan ni Zaid dia musyarakah himar pada kebodohan. Faham? Musyarakatu amrin li amrin fi maknahu. Jadi ka'anna syahid kat sini dia menasabkan isim dan merafakkan khabar iaitu himar. Jadi kita panggil Zaid tu isim ka'anna tu, himar khabar. Baik, lakinna disebut dalam kitab lil istidrak. Lil istidrak. Maknanya digunakan untuk istidrak. Istidrak bahasa Melayu kita apa? Istidrak. Ada bahasa Melayu yang istidrak bahasa Melayu? Bahasa Terima apa ni? Istidrak. Penyusulan. Tak apa kita ambil bahasa Arab dah. Penyusulan maknanya kita mengusulkan. Penyusulan, kita menyusulkan kata-kata yang lain untuk menghilangkan waham sesuatu. Kita tengok ta'qibul kalam biraf'i ma yutawahhamu subutuhu au nafyuhu. Ini istidrak. Tulis dulu. Wa huwa ta'qibul kalam biraf'i ma yutawahhamu subutuhu au nafyuhu. Makna dia apa? Makna istidrak kita mengiringkan. Ta'qibul kalam, kita mengiringkan perkataan. Dia ada datang dah, ada syarat sebelum tu ada satu perkataan. Jadi kita iringkan dengan satu perkataan yang lain. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita hilangkan apa yang diwahamkan sabitnya
atau apa yang diwahamkan ternafinya. Contoh, dengan contoh nampak insya-Allah. Contoh dia, ana cakap Zaidun yaqumul lail. Yaqul. Zaidun yaqumul lail. Kata Zaid ni dia bangun malam. Jadi orang akan ingat Zaid ni orang soleh. Faham? Kita tak sebut dalam ni, tapi orang akan ingat, orang akan faham bila kita tahu Zaid, sebab biasanya orang yang bangun malam ni orang soleh. Tapi Zaid ni bukan orang soleh. Dia buat benda-benda yang bukan-bukan lagi. Tapi dia bangun malam. Itu satu kebaikan dia. Jadi waktu tu anak datangkan, anak usulkan, apa dia takkib, apa nak sebut tadi, mengiringkan satu kalam lain untuk menolak apa yang diwahamkan tu, apa yang diwahamkan sabit. Ni misal kat ni, misal ma yutawahamu subutu. Sekarang ni ada apa yang diwahamkan sabit dia soleh. Jadi anda datangkan dengan lakinnahu ghairu salihin. Sebab wahamnya dia soleh, wahamnya sabit soleh itu pada Zaid. Jadi nak angkat, nak hilangkan waham tersebut. Boleh faham? Satu lagi, Zaidun jahilun. Zaid jahil. Bila sebut jahil, kadang orang akan ingat dia ni ghair soleh, sebab dia orang jahil. Jadi orang akan waham ternafi soleh pada Zaid dalam perkataan ni. Ini nak bagi contoh yang kedua. Misal ma yutawahamu nafyuhu. Yang ni misal ma yutawahamu subutuhu. Yang ni misal ma yutawahamu nafyuhu. Okey. Jadi orang akan ingat ternafi soleh pada Zaid sebab dia jahil. Jadi nak datangkan dengan lakinna untuk menolak waham tersebut. Lakinnahu salihun. Okey. Ini guna lakinna. Jadi bila kita baca dalam kitab ada sebut lakinna. Tu kena perhati ya. Cuma datangkan makna ni. Apa yang dia nak sebutkan, dia nak tolak apa. Dia faham? Sekejap. Yang ke empat, laita. Laita li tamanni. Laita di sini li tamanni. Li tamanni. Apa dia tamanni? Huwa talabu al mustahil au ma fihi
usrun. Talabul mustahil au ma fihi usrun. Selalunya digunakan untuk melahirkan rasa kesal, kekesalan apa yang telah berlaku. Laita zaman ya'udu ilal wara. Apa ni maknanya dia dekat je nah. Dia kata alangkah baiknya ataupun andainya lah masa tu boleh diputar balik ke belakang, boleh kembali semula ke belakang. Jadi di situ untuk nak lahirkan rasa kesal. Macam dalam syair yang biasa kita baca, laita syababa ya'udu yauman. Alangkah kalau apa ni waktu muda tu boleh kembali satu hari. Ini itu contoh laita syabab. Dalam syarah pun laita syabab ya'udu yauman ataupun laita syababa a'idun. Itu contoh bagi mustahil, talabul mustahil. Adapun talab ma fihi usrun, talab mustahil, menuntut satu benda yang mustahil, ataupun menuntut sesuatu yang ada padanya kesusahan. Ma fihi usrun. Contohnya dalam ni laital balida yanjah. Laital balida yanjahu. Jadi orang yang menutur ni dia pun tahu benda ni susah. Faham tak? Ni talab ma fi usrun. Agak susah. Orang yang bodoh ni nak berjaya. Faham? Laital balida yanjah. Jadi kebiasaannya macam kita sebut tadi lah, digunakan di si penutur tahu apa ni, kata benda tu memang mustahil nak berlaku apa yang disebut tu. Jadi tujuan disebut tu sekadar untuk meluahkan rasa kesal dia. Contoh orang menyesal main Sudan. Laitani lam hati ila Sudan. Jadi dia nanya angan-angan dia tu dia dah main dah Sudan. Maknanya dia kata laitani lam a'rif as-Sudan min qabl. Alangkah baiknya kalau aku tak pernah kenal Sudan sebelum ni. Aku ngaji-ngaji tak habis-habis lagi. Macam-macam laku. Baik. Laita litamani yakni talabul mustahil au ma fihi usrun. Yang ke, kalau dalam syarah tu dia sebut dua contoh tu, laita syababa a'idun wa laital balida yanjah. Tolak tu tu wali neraka pun nanti ya laitani kuntu turaba. Tapi tak lah kan? Tak gunalah penyesalan di saat akhir, di akhirat. Kemudian yang keenam, la'alla litaraji wa litaraji ini wa tawaqqa'. Nombor dua litaraji ataupun
Tawakkuk ataupun isfaq. Sebelum ni wal isfaq. Taraji maksud apa? Taraji talabu al-amri al-mahbub. Taraji kita terjemahkan harap-harap. Kita terjemahkan harap-harap. Taraji, rojak. La'alla Allah yarhamuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ini taraji, maknanya dia menuntut sesuatu yang disukai. Adapun tawakkuk dan juga isfaq, apa tu? Al-isfaq. Ini nak tak pasti yang ni tak dekat dia punya takrif dia. Jangan tengok balik. Sini dia buat makna tawakkuk intizar wuqu'il amril makruh fi dhatihi. Yang orang terjemah bimbang-bimbang. Kalau terjemah moga-moga pun bukan maksudnya dia harap tu, tapi dia bimbang-bimbang. Macam contohnya la'allal aduwa qaribun minna. La'alla al aduwa qaribun minna. Jadi adakah dia suka musuh datang dekat? Kan? Jadi terjemah bimbang-bimbang, musuh dekat daripada kita. Jadi tengok ayat dah. Nak letak Allah sallallahu Muhammad dengan makna taraji ke ataupun dengan makna isfaq ke, itu kita tengok pada konteks ayat tersebut. La'allahu lam ya'ti. Dia tengok boleh jadi kalau sebelum tu esok dia kata nak main, kata la'allahu ya'ti ghadan. Harap-harap dia datang esok. Kama wa'ad, seperti mana dia janji. Tapi kalau hari itu duk tunggu tak main-main ni, dia boleh jadi seorang tu cakap la'allahu la ya'ti. Bimbang-bimbang dia tak main dah. Bimbang dia tak main je. Faham tak? Ni tengok ayat. Habis inna wa akhawatuha. Baik. Sebelum masuk zanna wa akhawatuha. Madam. Ana akan sebutkan secara ringkaslah anwa' isim inna wa akhawatiha dan juga khabar inna wa akhawatiha. Baik.
dia sama je macam mubtada' itu. Jadi mubtada' itu ada 3 kan. Mubtada' itu ada mubtada' isim sharih, ada mubtada' muawwal bi sharih, dan ada mubtada' dhamir munfasil. Sini pun sama bezanya kat sini. Dia tak ada dhamir munfasil. Cantik tak ada kan? Kat mubtada' tu sini pun tak ada juga. Semua sini beza dia dekat dhamir. Isim dia isim dhamir muttasil, bukan dhamir munfasil. Faham? Sebab dhamir munfasil hari itu kan mubtada'. Dhamir munfasil apa? Ma yubtada'u bihil kalam. Faham? Wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Itu takrif dia. Jadi kita perlukan dhamir munfasil untuk mulakan munfasil ma yubtada'u bihil kalam. Kita perlukan dia untuk jadikan mubtada'. Tapi sekarang ni ada inna. Faham tak? Waktu tu kita akan gunakan dhamir muttasil, bukan dhamir munfasil. Inna campur ana. Boleh ya? Inna ana. Boleh tak Safi? Inna ana. Tak boleh. Kita akan cakap innani, inni. Betul tak? Kita cakap inni. Inna nahnu. Kita tak cakap inna nahnu. Kita akan cakap inna. Kita akan guna domain muttasil. Jadi beza dia kat sini. Yang tu sama sharih, muawwal bi sharih, lepas tu muttasil. Muttasil secara ijma'nya 4. Ya, na, kaf, ha. Inni, inna, innaka, innaki, inna, kuma, innakum, inna, kunna. Dhamir dia kaf. Lepas tu innahu, innaha, innahuma, innahum, innahunna. Faham? Dhamir dia ha. Ha tu yang dhamir. Jadi 4 lah secara ringkasnya. Lepas tu yang hak tu macam biasalah, sharih dengan muawwal bi sharih. Itu kena faham bab mubtada' itu. Cuma beza kat sini je. Faham? Bab mubtada' dan khabar. Khabar dia pun sama juga. Khabar inna wa akhawatuha mufrad jumlah dan juga syibih jumlah. Faham? Inna Zaidan qaimun. Ni khabar jumlah. Khabar mufrad. Jumlah ada 2. Ismiyah, fi'liyah. Inna Zaidan sya'ruhu tawil. Sya'ruhu tawil jumlah. Jumlah ismiyah, mubtada' khabar. Jumlah ni jadi khabar bagi inna. Inna Zaidan yusafir. Ini jumlah fi'liyah dengan dhamir dia dalam ni jadi robek, jadi khabar bagi inna Zaidan. Syibih jumlah pun ada 2, jar wa majrur dan zaraf. Inna Zaidan fiddar. Sama, itu Zaidun fiddar. Bohlah inna Zaidan fiddar. Hari itu Zaidun sya'ruhu tawil. Inna Zaidan sya'ruhu tawil. Zaidun yusafir. Inna Zaidan yusafir. Sini pun samalah. Zaidun indak. Inna Zaidan indak. Ataupun innal miftah indak.
Ini jadi khabar. Sama macam itu. Baik, habis berkaitan dengan inna. Kita masuk. Tulis dulu. Kita masuk berkaitan dengan zonna. Anda ni. Ada pun inna. Taib zanna wa akhawatuha. Ini yang ketiga daripada nawasikh al-mubtada wal khabar. Jadi zanna dia menasabkan mubtada dan khabar, dan kedua-duanya jadi maf'ul bagi zanna dan akhawat dia. Yang pertama disebut sebagai maf'ul awal, dan yang kedua disebut sebagai maf'ul tsani. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia terbahagi kepada 3. Ada beberapa, semuanya fa'il. Semuanya fa'il, jumlah dia 10. Zanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Baik. Dari segi makna dia terbagi kepada 3. Zanna wa akhawatuha. Ma yufi. Sana ma yufi. Okey. Ma yufidul yaqin wa tahaqquq wuqu'il khabar, ataupun wa tahaqquq wuqu'il maf'ul lisani. Yang kedua ma yufidu tarjih
wuqu'il khabar, dan yang ketiga ma yufidu tasyir wal intiqal. Ini dari segi makna lah. Apa ni, kalimat-kalimat apa tu, isim-isim tu, dari segi makna dia terbagi kepada tiga ni. Ada sebahagiannya yang bagi faedah yakin. Terjemah dia rasa, yakin. Saya yakin. Yang ni lah kalau kita terjemahkan, saya yakin. Kalau yang ni saya rasakan, kita terjemahkan. Dia bagi faedah tarjih wuqu'il khabar. Yang ni bagi faedah apa ni, yakin dan pasti berlakunya khabar, berlakunya maf'ul yang kedua. Faham? Contohnya zonan wasalah saya nama alim tu. Kita sebut dulu dia punya fa'al ya. Alima wajada zanna za'ama khala hasiba. Ittakhadha dan ja'ala. Baik. Jadi ketiga-tiga ni dia bagi faedah yakin. Ingat dua ni dia min af'alil qulub. Semuanya daripada perbuatan-perbuatan hati. Sebab tu saya yakin. Yakin tu benda di dalam. Saya rasakan, sangkakan. Saya sangkakan, itu pun benda dalam hati. Sebab tu fa'al ni min af'alil qulub. Yang menasabkan dua maf'ul ni adalah daripada fa'al perbuatan-perbuatan hati. Kalau ra'a ataupun wajada dengan makna, bukan dengan makna perbuatan hati, bukan dengan makna yakin, ra'a tapi ra'a dengan makna lihat, maka dia tak menasabkan dua. Dia tak menasabkan dua maf'ul. Dan yang menasabkan satu maf'ul. Jadi sini ra'a dengan makna yakin lah. Alima pun dengan makna yakin, wajada dengan makna yakin. Tapi terkadang datang dengan makna zon. Faham? Ni kita cakap dia apa ni, ketiga-tiga ni dia bagi faedah yakin. Terjemah dia saya yakin. Cuma tapi terkadang digunakan juga dengan makna zon. Begitu juga yang ni. Yang ni dengan makna zon, tapi terkadang digunakan dengan makna yakin. Dalam Quran pun ada. Okey, tengok ini dulu. Alim tu Zaidan qa'iman. Maknanya kata aku yakin Zaid tu berdiri. Jadi dia yakin dan pasti berlakunya maf'ul yang kedua ni. Faham tak? Dia yakin berlakunya maf'ul yang kedua ni pada diri Zaid. Faham? Ada dia yakin berlakunya qiyam tu pada Zaid. Alim tu Zaidan qa'iman. Boleh faham? Ini bagi faedah yakin. Alima, ra'a, wajada. Adapun zanna, za'ama, khala, hasiba, yang ni bagi faedah kuat sangka. Kuat sangka. Kan zon atas pada 50%. Waktu tu dia tarjihkan berlakunya khabar, iaitu dia tarjihkan berlakunya maf'ul yang kedua. Zanantu Zaidan musafiran. Zanantu Zaidan musafiran. Jadi kuat sangka aku Zaid tu musafir. Maknanya berlakunya maf'ul yang kedua ni, faham tak? Safar bagi diri Zaid itu
berlakunya safar bagi Jazir Zaid itu 50 ke atas. Faham? Tak musafir tu nisbah dia waham lah. Boleh? Itu maksud ma yufidu tarjiha wuqu'il khabar. Apa yang bagi faham kuatnya berlaku khabar, iaitu kuatnya berlaku maf'ul yang kedua. Belakang ni. Ni maf'ul pertama, ini maf'ul yang kedua. Yang menasabkan ni siapa? Inilah zanantu. Dengan syarat dia fi'il ni min af'alil qulub. Daripada perbuatan-perbuatan hati. Adapun yang ketiga, ma yufidu tasyir wal intiqal, iaitu apa yang memberi faham tasyir. Tasyir ni apa dia? Berubah. Dia jadi satu perkara jadi satu perkara yang lain. Dia berubah ataupun berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Contohnya ja'altu tina ibriqan. Aku menjadikan tanah liat tu sebagai ibrik. Apa? Teka. Faham tak? Jadi tadi tin, kerana dia tasyirkan dia berpindah. Faham? Dia berubah daripada tanah liat, dia jadi satu benda yang lain. Jadi teka. Faham? Contohnya di mana? Bagi contoh dia, ittakhaltu Muhammadan sadiqan. Aku menjadikan Muhammad tu sebagai sahabat, sebagai kawan. Terjemah dia menjadikan. Ittakhaltu, ja'altu. Ja'altu dhahaba khataman. Aku menjadikan emas itu sebagai cincin. Menjadikan. Baik. Antara dalam ayat Quran zonna dengan mana yakin, dalam surah Baqarah tu, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Annahum kat situ dengan mana yakin. Faham? Itu cerita orang beriman tu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa ni, minta tolonglah dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya solat itu lakabiratun, berat, sangat besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa dia yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, iaitu mereka-mereka yang yakin mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Itu di situ dengan makna yakin. Bukannya dia sangka. Faham? Bukannya zon saja yang sangka-sangka akan jumpa dengan Tuhan mereka. Tak. Ni halnya orang Islam tu, orang mukmin tu dia yakin. Lepas tu ayat tu dikumpulkan dua sekali. Wa nara apa dia? Wa narahu qariba. Sebelum ni apa? Yarawnahum ba'ida wa narahu qariba. Kan?
Yarawnahum ba'ida. Hari kiamat. Yarawnahum yang pertama dengan mana? Zon. Wa narahum, hak tu dengan mana? Yakin. Faham? Guna ra'a. Tapi dia kumpul dalam satu ayat tu, satu dengan mana zon, satu dengan mana yakin. Mereka sangka hari kiamat tu jauh, tapi kami yakin wa narahu qariba, dia dekat. Dia kumpulkan sekali, satu dengan mana zon, satu dengan mana yakin. Betul kita bagi cakap, terkadang tiga ni datang juga dengan makna zon, dan yang zon tu pun terkadang datang dengan makna yakin. Tengoklah siap ayat tu, konteks ayat. Tapi dia kena rajin baca lah yang tu. Kita biasakan. Antaranya hasiba, ada satu masalah Sayyidina Muhammad, satu bait tu, hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin. Hasib tu ada apa ni, riwayat alim tu tuqa wal juda khaira tijaratin rabahan idza mal mar'u athbaha thaqila. Yani aku yakin bahasanya sifat takwa dan juga murah hati itu adalah sebaik-baik perniagaan, iaitu dari segi untung dia. Sebaik-baik perniagaan dari segi untung dia apabila seorang tu dah menjadi berat. Idza ma asbahal mar'u thaqila. Maksud thaqila ai thaqila, maksudnya apabila seorang tu mati, itulah sebaik-baik perniagaan dari segi untung. Bila orang mati kan, badan dia jadi berat. Bila kita ni ringan ni sebab kita hidup, ada roh, tapi bila roh dah keluar, badan kita jadi berat. Jadi itulah sebaik-baik perniagaan. Jadi di sini alima ataupun hasiba, hasib tu tuqa wal juda khairati jaratin. Hasib tu dengan makna yakin. Ini aku yakin kedua-dua ni merupakan sebaik-baik perniagaan dari segi untung apabila seseorang tu telah mati. Adapun satu lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dia? Adapun sami'a yasma'u, maka ini adalah yang dipilih, antara yang terpilih lah, yang dipilih oleh musannif rahimahullah, bahwasanya sami'a yasma'u dia menasabkan dua fa'il, dia menasabkan dua maf'ul. Tapi jumhur ulama mengatakan sami'a yasma'u tidak menasabkan dua maf'ul. Faham? Ini ala ra'yil musannif dan beberapa ulama nahwu yang mengatakan sami'a yasma'u menasabkan dua maf'ul. Tapi pendapat yang pendapat jumhur, dia hanya menasabkan satu maf'ul, dan yang kedua tu jadi hal. Sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul tu hal. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hal keadaan dia bersabda. Maknanya fa'il selepas tu jadi hal. Tapi kalau atas pendapat musannif rahimahullah, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu jadi maf'ul yang pertama, yaqul tu maknanya fa'il mudhari' tu duduk tempat nasab, jadi maf'ul yang kedua. Faham? Jumlah tu di tempat nasab, jadi maf'ul yang kedua.
Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sani. Sekejap Rafi lagi. Allah Akbar. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.